Slide yang ketiga, di manakah ketenangan? Tajuk dia. Ya, satu soalan yang Ustaz nak tanya kepada kita semua. Di manakah ketenangan? Agak-agak ketenangan tu dekat tajrid ke dekat asbab? Ya. Di mana ketenangan? Dekat tajrid ataupun dekat asbab? Ustazah bagi contoh ya sahabat-sahabat sekalian. Dulu masa Ustazah belajar dekat Jordan, Ustazah berkenalan dengan seorang muslimah yang usianya Ustazah kira sudah pun 60 tahun lebih ataupun mungkin dah sampai 70 tahun. Dikenali dia sebagai Ummu Basim. Jadi Ummu Basim ni personality dia, tuan-puan, image dia pakai hitam semua. Ya, bila dia keluar saja daripada rumah, tuan-puan sekalian, maka dia akan labuhkan ya hijab dia, niqab dia, dia labuhkan semua. Jadi tidak dapat dikenal. Kalau kita tak perasan ya, tak betul-betul meneliti, kalau kita jumpa kat pasar ke apa, kita tak perasan itu Ummu Basim. Kecuali kita dah biasa dengan dia, kita akan nampaklah ada tanda-tanda lain ya menunjukkan itu Ummu Basim. Tapi bila dia hadir dalam kuliah-kuliah muslimah, ya, dalam liqa bersama dengan para muslimah, maka dia akan buka niqab dia. Dia akan buka yang menutup wajah tu, jadi kita boleh lihat wajah dia. Subhanallah tuan-puan sekalian, Ummu Basim ni tinggal seorang-seorang saja. Dia ada, Ustaz pun tak tahu sama ada itu bilik dia ataupun bilik yang dia sewa. Sama ada dia beli ataupun dia sewa, rumah kecil saja. Turun tangga, ni tanah kan, dia biasa kan kat sana ada bilik bawah tanah ya. Ada syuqah, ada rumah flat, bawah tu ada rumah lagi yang bawah tanah. Jadi Ummu Basim duduk kat bawah tanah tu, ada satu bilik dia. Ya, satu bilik dia dan dia tinggal seorang-seorang. Pernah Ustaz tanya, dia kalau tak silap Ustazah, dia memang ada anak, tapi anak dah besar semua dan dia tidak ada suami lagi. Ya, jadi dia tinggal seorang-seorang. Masya Allah tuan-puan sekalian, apa yang Ummu Basim buat? Ummu Basim menghidupkan malam dia. Ya, Ummu Basim menghidupkan malam dia sampai dia bangun malam tuan-puan sekalian, maknanya dia tidur sekejap, dia bangun, lepas tu dia tidur sekejap, lepas tu dia bangun balik untuk solat subuh. Itu dia punya dia punya rutin dia. Kemudian bila dia bangun beberapa minit sebelum solat subuh, dia akan jaga wirid, jaga zikir sampailah ya solat sunat duha. Lepas solat sunat duha, ya, dia akan tidur sekejap. Biasanya dia berpuasa. Kalau Isnin Khamis tu insya-Allah memang dia puasalah setakat yang saya kenal Ummu Basim, ya. Kemudian kalau katalah dia tak puasa tengah hari, dia akan carilah makanan sekadar sebab dia seorang je. Lepas tu sekarang dia akan mengaji. Nanti lepas asar dia akan temui liqa para muslimah. Dia akan pergi ke rumah, contohnya rumah ibu mertua Imam Masjid Jami'ah Yarmouk ketika itu. Dia pergi kat situlah liqa halaqah bersama dengan para muslimah, kat situ dakwah dia, kat situ amar ma'ruf nahi munkar yang dia buat. Nanti bila maghrib, dia balik semula ke rumah dia. Demikianlah sebuah kehidupan yang sangat indah dan nikmat kepada Ummu Basim. Ustazah pernah meninjau bilik dia tuan-puan sekalian. Masya Allah, kita masuk tu terasa auranya luar biasa. Ya, kita tengok Masya Allah satu tempat yang sangat zuhud, sangat sederhana. Ya, dengan tasbihnya, dengan Masya Allah yang mengingatkan kita pada sebuah kehidupan yang pernah dilalui ya oleh sahabiyah dahulu, bagaimana dia sampai terdetik ke hati Ustazah masa Ustazah ziarah beberapa kali Ummu Basim. Ya Allah, bestnya lah. Ya, bestnya macam Ummu Basim ni. Duduk seorang-seorang, berzikir, baca Quran, menangis dengan Allah, munajat, bangun lagi, ya, zikir lagi. Ustazah nak bagi faham tuan-puan sekalian bagaimana Ustazah terasa bestnya hidup macam Ummu Basim. Ya, seronoknya. Tapi ketika Ustazah sebut yang demikian, Ustazah tidak duduk dalam keadaan Ummu Basim. Ustazah adalah seorang pelajar Malaysia yang diberikan tajaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk belajar bahasa Arab dan Syariah Islamiyah di Jordan, di Yarmouk University Jordan. Apakah boleh Ustazah meninggalkan semua itu semata-mata untuk tajrid seperti mana Ummu Basim? Sedangkan Allah meletakkan Ustazah dalam keadaan kasab. Kamu kena usaha, kamu kena cari ilmu. Kamu ni guna beasiswa kerajaan Malaysia ni. Kamu ni ada agreement ni dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Ya, kamu ni ada harapan mak ayah kamu. Kalaulah Ustazah berhenti, terminate daripada universiti tu atas alasan nak hidup macam Ummu Basim,
Tuan-puan boleh nampak ya sekarang Ustaz nak bezakan tajrid dengan asbab. Kalaulah ustazah berhenti, maka berhentinya ustazah, kehendak ustazah untuk berhenti tadi, padahal ustazah duduk dalam keadaan yang Allah letakkan, kamu terikat dengan segala sebab musabab ni, tapi ustazah berhenti, maka keinginan untuk berhenti itu dalam kacamata pandangan hikmah ini adalah sebenarnya datang daripada hawa nafsu. Jelas tuan-puan sekalian? Tadi ustazah dah bawa 2 contoh, satu Ummu Basim, satu kehidupan ustazah masa di Jordan dulu, dan sekarang kita tengok pertanyaan tadi, sebenarnya kat mana ketenangan? Ustazah tengok Ummu Basim tenang sekali hidup dia. Dah tengok Ummu Basim dalam keadaan tajrid dia tadi, Masya Allah, ya macam makin meningkat saja pengalaman kerohanian dia. Dan mungkin ustazah ataupun sesiapa berpandangan, oh kalau duduk tempat ustazah, pergi belajar, jumpa orang, jumpa kawan, dia makan minum, huha-huha, macam-macam lah dengan kawan-kawan ya, itu tak tenang. Maka jawapannya tuan-puan sekalian, bukan demikian untuk kita menilai di mana ketenangan dan kebahagiaan. Okey? Sebaliknya, ketenangan dan kebahagiaan itu adalah pada keyakinan, kebergantungan, kepercayaan yang kuat yang ada pada hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan, kebergantungan, kepercayaan yang teguh bahawa apa saja yang Allah lakukan, yang Allah takdirkan, suasana-suasana yang Allah datangkan dalam proses untuk kita menjadi hamba Allah yang Allah redai, hamba Allah yang soleh dan solehah, kita percaya, kita yakin, kita husnuzan bahawa itu adalah perkara yang terbaik ketika itu untuk kita. Jadi yang penting sekali kita boleh tenang, sama ada pada keadaan tajrid, sama ada pada keadaan asbab. Yang penting kita mesti faham bahawa kita sedang melalui fasa demi fasa, suasana demi suasana untuk memahami bagaimana perjalanan takdir hidup kita akan disusun oleh Allah dengan sebegitu cantik sekali sehingga kita benar-benar kenal dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita benar-benar mendapat qalbun salim, sehingga kita benar-benar dapat mendidik hawa nafsu, terhindar daripada nafsu-nafsu yang tersembunyi. Mungkin nafsu sarakah ni senang nampak tuan-puan. Ya, kalau nafsu yang jelas ni senang nampak. Tapi bagi orang-orang yang nak berhijrah, bagi orang-orang yang nak mendaki jalan menuju Allah, nafsu itu boleh jadi datang dalam keadaan yang samar-samar. Bisikan-bisikan syaitan boleh jadi datang dalam keadaan yang halus, yang tersembunyi. Sebab itu kita kena cermat, berhati-hati, memahami perjalanan, tabiat perjalanan ini dengan panduan Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan juga pengalaman-pengalaman para ulama yang telah pernah melalui jalan ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pembangunan di tapak tahfiz integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Alhamdulillah, pada detik yang ada sekarang ini, kita sedang rancak menyiapkan foundation, telah pun selesai, curucuk-curucuk semua dah selesai, dan tapak untuk ground floor juga telah pun selesai. Dan sekarang dalam usaha untuk meneruskan pembangunan ke tingkat yang kedua, ketiga dan keempat. Keseluruhan bangunan ini mencecah hampir 1 ekar tanah yang insya-Allah akan digunakan untuk menampung hampir 400 orang pelajar lengkap dengan asrama bagi sesi pembelajaran mereka kelak.